Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam merupakan hari ke-19 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP. Oleh itu, ingin saya memberikan ingatan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan walaupun ada pemulihan di bawah Akta 342 ini masih dikuatkuasakan. Sebab itulah kita lihat bahawa PDRM bersama dengan Task Force Operasi Pematuhan masih membuat pemantauan kepada pematuhan PKPP ini, SOP PKPP ini, dan sebab itu kita lihat ramai yang diambil tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Jadi jangan ada di antara kita yang merasakan bahawa bila ada saja kelonggaran bermakna mereka tidak perlu patuh lagi kepada SOP. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 2,904 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 13,528 anggota serta membuat 60,427 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,891 pasaraya, 5,299 restoran serta 1,940 penjaja, 921 kilang, 1,670 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa semalam 3,729 tempat ibadah serta 1,467 tempat riadah. Dan PDRM telah menahan seramai 65 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Dan daripada jumlah tersebut, 36 individu telah direman, manakala 29 individu telah dikenakan kompaun. Inilah bukti daripada apa yang saya sebutkan lebih awal tadi, bahawa pihak berkuasa terus memantau pematuhan PKPP ini dari segi SOP-nya. Antara aktiviti terlarang yang melanggar SOP termasuklah acara dan pertandingan sukan, aktiviti karaoke dan pusat hiburan dan aktiviti judi atas talian secara beramai-ramai. Mengenai kawalan sempadan negara, Ops Benteng ataupun operasi benteng yang melibatkan PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolosi parti bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain menyekat penularan wabak COVID-19. Sejak dari 1 Mei hingga semalam, seramai 1,115 parti dan 204 tekong telah ditahan kerana cuba memasuki sempadan negara secara haram, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Dan turut ditahan adalah 76 individu yang disyaki penyelundup serta 35 buah kapal. PDRM juga membuat sekatan jalan raya Ops Benteng dan memeriksa 43,207 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di jalan-jalan dan di jalan-jalan lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 5 warga negara asing di sekatan jalan raya Ops Benteng di atas kesalahan imigresen. Kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram dan tidak akan berkompromi dengan sesiapa sahaja yang terlibat di dalam membantu penyelundupan masuk parti ke negara kita.
Mengenai kuarantin wajib, dari 10 sehingga 28 Jun 2020, seramai 6,927 rakyat kita yang pulang dari luar negara melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 6,891 individu telah diperintah untuk menjalani kuarantin di rumah, manakala 36 lagi telah dibawa ke hospital. Pada 28 Jun 2020, seramai 318 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA dan KLIA 2. Kesemua 318 individu tersebut telah pun diperintah untuk menjalani kuarantin wajib di kediaman mereka. Bermula hari ini, 29 Jun, rakyat Malaysia dan warga negara asing yang pulang ke Malaysia perlu menanggung kos ujian saringan COVID-19 setibanya di pintu masuk negara kita. Walau bagaimanapun, mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP pagi ini telah membuat keputusan untuk memberikan pengecualian kepada 3 kategori dari membayar kos saringan COVID-19, iaitu yang pertamanya orang kelainan upaya ataupun OKU yang mempunyai kad orang kurang upaya yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Yang kedua, pegawai kerajaan yang kembali dari luar negara di atas tugasan rasmi. Dan yang ketiga adalah pelajar yang pulang dari luar negara buat kali pertama dan perlu mengemukakan bukti pengajian. Oleh kerana keputusan pengecualian dibuat di dalam mesyuarat pagi tadi, mungkin ada di antara 3 kategori tadi mungkin telah pun dibuat saringan kalau mereka pulang awal pagi tadi, dan mungkin mereka telah pun membayar kos untuk saringan tersebut. Jadi pihak mesyuarat khas pagi tadi telah bersetuju supaya membenarkan mereka untuk menuntut semula cas yang mereka bayar kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi mereka boleh tuntut semula lah kalau mereka ada di antara kita 3 kategori tadi telah pun membuat bayaran pagi tadi sebelum keputusan mesyuarat khas menteri-menteri diambil pagi tadi, dan mungkin belum sempat nak memberikan arahan kepada pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan di pintu-pintu masuk negara. Mengenai operasi sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 9,011 operasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 22 operasi sanitasi yang meliputi 14 zon di 4 negeri, antaranya Sabah 10 operasi, Melaka 9 operasi dan Terengganu 2 operasi. Mesyuarat khas juga membincangkan mengenai aduan tentang saringan suhu badan di kompleks membeli belah yang perlu melakukan berkali-kali setiap premis perniagaan di dalam shopping mall ataupun shopping kompleks pusat membeli belah tersebut. Mesyuarat bersetuju hari ini, iaitu saringan suhu badan hanya perlu dilakukan di pintu masuk sahaja dan tidak perlu memeriksa suhu badan di setiap kedai yang mereka masuki. Kalau sekarang ni mungkin 10 kedai yang dimasuki, 10 kali kena membuat saringan suhu badan. Walau bagaimanapun, rekod pribadi
iaitu nombor telefon dan nama mesti juga diberi kepada setiap kedai yang mereka masuki. Ini atau sama ada melalui manual ataupun melalui aplikasi MySejahtera. Ini bagi membolehkan kita membuat contact tracing, pengesanan konteks ya daripada pelanggan-pelanggan yang memasuki setiap kedai ataupun premis perniagaan tersebut. Ianya berbeza daripada suhu badan ya. Kerana apabila masuk ke shopping kompleks ataupun pusat membeli belah, kita tidak tahu ke mana hala tuju pelanggan tersebut. Dia mungkin pergi 10 buah kedai, seperti saya kata tadi. 10 buah kedai mesti rekodkan. Sebab kalau ada kes COVID positif di kalangan pelanggan tersebut, kita masih boleh membuat pengesanan dari segi pelanggan-pelanggan yang bersama dengan yang mempunyai COVID positif tadi. Mungkin mereka masuk satu kedai bercampur dengan orang lain. Yang kita masuk tadi mungkin dia carrier, dia ada COVID positif, didapati COVID positif. Kalau dia masuk pukul 11 pagi di kedai A, kalau didapati dia COVID positif, semua orang yang berada di kedai A pukul 11 pagi akan dihubungi oleh Kementerian Kesihatan. Sebab itulah walaupun temperature ataupun suhu badan kita ambil sekali, tetapi untuk contact tracing ataupun pengesanan individu yang ada konteks dengan pihak yang mempunyai COVID positif, boleh kita kesan. Jadi sebab itulah kita masih lagi mewajibkan mereka sama ada secara manual ataupun secara MySejahtera untuk memberikan laporan tentang nombor telefon dan juga nama. Dan perkara yang seperaturan yang sama juga untuk hotel-hotel. Di dalam hotel ada restoran, ada mungkin outlet kedai jualan cenderahati, pakaian dan sebagainya. Jadi kalau di hotel pun suhu, untuk saringan suhu hanya di pintu masuk. Apabila masuk ke restoran tak perlu lagi saringan suhu, cuma perlu isi secara manual nama, informasi tentang diri ataupun melalui penggunaan apps MySejahtera tersebut. Mengenai taman tema kering ataupun air, mesyuarat hari ini bersetuju untuk membenarkan taman tema termasuk taman tema air untuk beroperasi bermula 1 Julai 2020. Kebenaran ini akan melibatkan 54 taman tema di seluruh negara dan melibatkan lebih 10,000 tenaga kerja. Pengusaha semua taman tema perlu mematuhi SOP yang ditetapkan, termasuk memastikan penjarakan sosial dipatuhi pada setiap masa. Had pengunjung adalah berdasarkan kapasiti ruang serta saiz taman tema tersebut. Pengunjung juga perlu menjalani proses pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera serta pemeriksaan suhu badan dan juga penyediaan hand sanitizer. Bagi pengusaha taman tema air khususnya, mereka perlu mengikut garis panduan pengurusan dan penyelenggaraan kolam renang awam oleh pihak berkuasa tempatan serta garis panduan pemantauan kualiti kolam air. Garis panduan serta SOP secara detail boleh diperolehi daripada laman sesawang MKN, Majlis Keselamatan Negara, dan juga Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ataupun MOTEK. Seterusnya adalah kebenaran tetamu di majlis-majlis akad nikah. Sebenarnya ramai yang agak keliru apabila saya mengumumkan majlis perkahwinan dibenarkan dengan kapasiti 250. Majlis lain dibenarkan. Ianya termasuklah majlis akad nikah.
Kalau pertunangan kita dah benarkan, perkahwinan kita benarkan, akad nikah juga kita benarkan. Jadi ramai yang keliru, masih lagi menganggap bahawa untuk akad nikah hanya 20 tetamu seperti yang kita putuskan dulu. Sebenarnya akad nikah, majlis akad nikah juga sama ada di dalam masjid, dewan, rumah dan sebagainya, boleh mengundang tetamu tidak melebihi daripada 250. Dan hak tetamu juga tertakluk kepada saiz, keluasan dan kapasiti ruang serta pematuhan SOP ya, yang telah pun diumumkan mengenai majlis-majlis sosial, majlis agama yang dan sebagainya yang telah pun saya umumkan. Kebenaran untuk majlis jamuan perkahwinan ini juga adalah terbuka, juga tertakluk kepada majlis perkahwinan agama lain. SOP-nya. Maknanya kita juga apabila kita benarkan majlis perkahwinan Islam dan lain-lain aktiviti agama di masjid, di rumah dan sebagainya, ianya juga adalah merupakan kebenaran kepada jamuan perkahwinan dan program perkahwinan di rumah ibadat ataupun di rumah atau di dewan bagi agama-agama bukan Islam yang lain. Jadi terbuka kepada semua. Walaupun SOP sama saja. SOP majlis perkahwinan ini sama saja, sama ada Islam bukan Islam dan sebagainya. Jadi bolehlah merujuk Kementerian Perpaduan Negara, saya pasti akan mengeluarkan SOP yang ketat dan mereka juga boleh menggunakan pakai SOP untuk perkahwinan Islam dan juga perkara-perkara lain yang berkaitan dengan. Jadi kita terbukalah sekarang ni untuk semua pihak Islam dan bukan Islam menggunakan SOP yang sama dan jumlah pun sama, tidak boleh melebihi 250. Dan mereka juga boleh membuat di rumah-rumah ibadat. Kalau sebelum ni kita tak benarkan. Ada yang kena diambil tindakan dulu kerana menganjurkan majlis perkahwinan di rumah ibadat. Sekarang kita benarkan. Alright, itu saja. Terima kasih. Jadi sekali lagi lah saya ingin ingatkan, patuhi SOP yang dikeluarkan. Jangan kita rasa keadaan sudah pun bebas, maka kita tidak perlu mengambil tindakan untuk mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Saya percaya pihak polis tidak berada di mana-mana, walaupun untuk menjaga kepentingan diri sendiri dan keluarga, amalkan kawalan kendiri untuk memastikan kita terus selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Mohan daripada RTM. Datuk, saya ingin tanya berkenaan dengan PRK Chini, di mana beberapa gambar telah pun tular di media sosial yang mendakwa bahawa SOP PKPP tidak dipatuhi. Jadi setakat ini, Datuk, ada tak sebarang kes ataupun laporan berkenaan dengan pelanggaran SOP PKPP telah dilaporkan, dan sebenarnya siapa yang memantau pergerakan calon untuk meraih kempen undi ini? Bukan saja untuk calon tapi untuk semualah, petugas dan sebagainya. Kawalan adalah, setiap kawalan pematuhan adalah di bawah operasi, tas operasi pematuhan yang diketuai oleh PDRM. Tas operasi ini akan terus memantau di mana-mana saja. Seperti saya sebutkan daripada awal, di supermarket, di pasar tani, mereka berada di mana-mana. Dan saya percaya di Chini juga, di Chini tas pematuhan operasi, tas operasi pematuhan ini akan juga berada di Chini untuk mengawal SOP pematuhan. Jadi saya harap, saya tidak tahu berapa banyak laporan yang diterima oleh pihak polis tentang pelanggaran SOP pematuhan di Chini. Tapi kalau tidak ada sekalipun report yang dibuat kepada polis, saya ingin mengingatkan kepada semua yang berada di sini, tak kiralah calon, petugas, orang ramai,
penyokong, pengundi supaya patuh kepada SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kerana kegagalan pematuhan tersebut boleh menyebabkan mereka diambil tindakan oleh pihak berkuasa yang susah nak kontrol. Misalnya, sewaktu bergambar, susah nak kontrol. Ada yang nak selfie macam-macam. Jadi kadang-kadang tidak ada social distancing. Bersalaman misalnya, susah. Budaya kita memang budaya bersalaman. Jadi berebut-rebut juga orang nak bersalam. Jadi kalau boleh, kita dah beritahu salam tak perlu, tak boleh bersalaman, boleh gunakan pegang dada dan tunduk, ataupun salam seperti ini saja. Boleh juga. Jadi kalau boleh elakkan. Begitu juga di restoran-restoran, gerai-gerai di kawasan luar bandar ni, termasuk di sini. Jangan berlaku bersesak-sesak di dalam restoran tanpa jarak sosial 1 meter itu. Jadi saya harap di mana-mana saja, bukan saja di sini, tetapi di mana-mana pun seluruh negara, pihak polis bersama dengan task force operasi pemantauan akan berada. Mungkin tiba-tiba saja mereka berada di sekitar kita dan akhirnya kita yang diambil tindakan. Jadi walaupun saya tidak tahu berapa jumlah report yang telah pun dibuat kepada pihak polis dan sebagainya, ingatan saya sebelum tindakan diambil, elakkan perkara-perkara yang melibatkan pelanggaran SOP ini. Okey? Assalamualaikum Tuk Sri, Syamsiah daripada Bernama. Ada juga netizen yang meluahkan kekhawatiran apabila sekolah dibuka semula di kalangan tingkatan 5 dan 6. SOP ketat yang dilaksanakan di dalam sekolah itu hanya bersifat sementara kerana selepas pelajar keluar dari pagar sekolah, SOP tersebut dah ke laut perginya. Jadi bagaimana ya Datuk Seri untuk memastikan SOP yang ketat di dalam sekolah itu dipastikan sampai keluar sekolah juga? Bagaimana untuk memastikannya? Ya, saya percaya SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan adalah SOP di dalam sekolah. Sebelum masuk pagar, di dalam sekolah, dan sebelum keluar. Tetapi di luar, pelajar-pelajar ini mungkin, ya pelajar-pelajar ini bebas apabila di luar sekolah. Nak pergi shopping dan sebagainya. SOP di dalam sekolah tidak lagi terikat kepada mereka lah. Dan apabila kita buka sekolah ini untuk kategori pelajar yang mengambil peperiksaan, SPM, STPM, mereka ni kita anggap sebagai orang yang dah dewasa, ya, dan tahu menjaga kepentingan diri mereka sendiri. Mereka patut jaga keselamatan diri. Jangan hanya kerana nak patuh di dalam sekolah, akhirnya mengisytiharkan terus merdeka dah bila keluar daripada pagar sekolah. Mereka mesti juga patuh pada SOP yang lain apabila mereka berada di mana-mana di luar sekolah. Dan saya percaya pelajar tingkatan 5, pelajar tingkatan 6 mampu untuk membuat kawalan kendiri untuk mengawal dan mendisiplinkan diri supaya tidak melanggar SOP di luar daripada kawasan sekolah. Jangan lepas sekolah dah berpeluk-peluk dah. Tidak ada social distancing. Keluar je pagar terus langgar SOP. Jadi itu akan akibatnya adalah diri mereka sendiri. Dan saya menyerulah kepada pelajar-pelajar ini supaya terus mengamalkan kawalan kendiri untuk mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Alright? Soalan terakhir. Dr. Sri, difahamkan sekarang ni banyak orang ramai dah semakin melupakan SOP dan bahaya. Ini kita dapat lihat seperti kejadian semalam di Pahang, banyak motosikal yang tahan. Jadi adakah mungkin selepas ini kerajaan akan mengharamkan pula konvoi motosikal? Ya, apabila kita benarkan konvoi motosikal ini seperti tadilah, orang dewasa sepatutnya mampu untuk mengawal diri sendiri. Kejadian semalam merupakan kejadian yang pertama. Ya, kita anggap ini sebagai kes terpencil yang berlaku dan tidaklah menjadikan semua konvoi diberhentikan setakat ini. Pihak polis akan mengambil tindakan kepada konvoi tersebut. Itu saja. Berlaku kesalahan di konvoi tersebut, maka polis akan ambil tindakan. Tetapi kalau berleluasa selepas ini, tiba-tiba semua yang terlibat dalam konvoi motosikal ini semua melakukan kesalahan,
berkumpul beramai-ramai, rapat-rapat, tiada social distancing dan sebagainya. Tidak ada, bukan perkara mustahil untuk kerajaan melihat semula kebenaran tersebut. Ya, seperti saya kata, seperti juga di premis-premis perniagaan, restoran, kalau mereka terus melanggar SOP dan larangan yang dikeluarkan oleh kerajaan, ada restoran-restoran yang telah pun ditutup kerana melanggar SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi saya berharaplah kepada penunggang-penunggang motosikal yang berkonvoi ini, patuhilah SOP, kerana kalau terlampau banyak kegagalannya akan menyebabkan keseluruhan konvoi-konvoi di Malaysia ini tidak dibenarkan lagi. Tapi setakat ini kita menganggap ianya merupakan satu kes terpencil dan pihak polis mengambil tindakan terhadap kumpulan berkonvoi tersebut. Saya harap ini merupakan kali pertama dan terakhirlah yang melibatkan kes-kes seperti ini. InsyaAllah setakat ini kita belum bertindak untuk mengharamkan konvoi motosikal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.